Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Azaman Sulaiman. Selamat datang dan jutaan terima kasih kerana sudi singgah di sini. Apa kabar kawan-kawan semua? Saya berharap dan berdoa agar kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla dan dipermudahkan segala urusan kita baik untuk dunia maupun akhirat. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Bagi kawan-kawan yang baru singgah di sini, channel ini membicarakan mengenai hitam dan putih kehidupan melalui beberapa segmen seperti isu semasa, sketsa kehidupan, seni budaya, my inside story dan lain-lain. Untuk siaran kali ini, melalui segmen isu semasa, masih lagi berkisar di sekitar politik yang berjodoh, PN terus meroyan. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti citra politik ini. Jom kita ikutinya. Jom kita. Jom kita ikuti pembicaraan PN terus meroyan. Selepas pilihan raya, Parlimen kita tergantung. Yang di-Pertuan Agong telah menitahkan PH dan PN bergabung membentuk kerajaan persekutuan kerana PH dan PN merupakan gabungan politik yang memenangi kerusi yang banyak. Namun PN telah menolaknya. Diyakini penolakan PN kerana jika pergabungan itu berlaku, PM-nya pastinya di-Pertuan Agong berikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini kerana PH memenangi 82 kursi parlimen berbanding dengan PN yang hanya memenangi 74 kursi parlimen. Tindakan ini bertepatan dengan prinsip demokrasi yang menang lebih dilantik sebagai PM. Prinsip ini tidak ada siapa boleh pertikaikan. PN cuba mengabui mata yang di-Pertuan Agong dan seterusnya rakyat jelata yang Tan Sri Mahyudin memiliki 115 SD yang melantik beliau, yang mahukan beliau menjadi Perdana Menteri. Tan Sri Mahyudin telah menyelitkan 10 orang ahli Parlimen UMNO BN dan turut menyenaraikan 23 orang ahli Parlimen GPS. Tan Sri Mahyudin lupa tindakan menyenaraikan 10 orang ahli Parlimen UMNO salah mengikut Akta Lompat Parti. Akta itu pula baru saja ditandatangani oleh Yang di-Pertuan Agong. Begitu juga menyenaraikan 23 orang ahli Parlimen GPS tidak boleh dipakai kerana GPS telah menyatakan mereka menarik balik sokongan awal yang mereka berikan kepada Tan Sri Mahyudin Yassin. Apabila PN menolak, maka Yang di-Pertuan Agong telah menitahkan UMNO BN serta GPS menghadap dan menitahkan kedua-dua gabungan ini membentuk kerajaan persekutuan bersama PH. UMNO BN dan GPS menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong. Namun harus diingat, sebelum Yang di-Pertuan Agong melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, Yang di-Pertuan Agong telah memanggil
sidang khas Majlis Raja-Raja Melayu bagi membincang isu tersebut. Setelah mendapat perkenan sidang Majlis Raja-Raja Melayu, barulah Yang di-Pertuan Agong menamakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Setelah pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri bagi membentuk kerajaan persekutuan yang akhirnya disertai oleh GRS Warisan dan parti-parti kecil lain, maka tinggallah PN sendirian dengan hanya 74 kursi parlimen. Namun dilihat PN tetap tidak berpuas hati dan Seri Mahyudin telah mencabar Datuk Seri Anwar Ibrahim membuktikan keabsahannya sebagai Perdana Menteri. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuktikannya. Dalam pada itu, PN tetap merancang beberapa langkah bermula dengan langkah Tropicana, langkah Jakarta dan yang terakhir ini dikhabarkan langkah London pula. Selepas ramai memperkatakan mengenai langkah London, maka Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam satu program siri ceramah di Kelab Concord telah seolah-olah mengesahkan memang ada usaha untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan ini. Datuk Seri Hamzah berkata, beliau tidak menolak prospek Perikatan Nasional kembali berkuasa selepas menjalin Pakatan Baru. Beliau juga tidak menolak Pakatan Baru itu akan bekerjasama dengan BN. Berdasarkan kenyataan ini, diyakini PN akan cuba menaja calon presiden dan timbalan presiden serta naib-naib presiden untuk melawan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan timbalannya Datuk Mak Hassan. Nampaknya Moroyan PN telah berada di tahap gaban sehingga sanggup mengganggu proses pemilihan parti lain. Memang buat masa ini, itulah satu-satunya cara untuk menjatuhkan kerajaan. PN pasti terkedu sekiranya Perhimpunan Agong Khas UMNO yang akan berlangsung pada 11 Januari ini memutuskan tidak ada pertandingan untuk jawatan Presiden dan Timbalan Presiden. Perkara ini bukan mustahil, malah pernah dibuat oleh UMNO suatu masa dulu. Jika ini yang berlaku, maka PN akan terus moroyan dan gigit jari. Saya teringat peribahasa Melayu yang berbunyi, bagai anjing bisa makan tahi. Jika tidak dimakan, mencium, ada juga yang menciumnya juga. Yang bawa maksud, kalau sudah biasa buat jahat, walaupun berhenti sekali-sekala, akan diulang juga. Cuba bayangkan, sekiranya usaha mereka berjaya, tidak malukah mereka menghadap Yang di-Pertuan Agong kerana mereka telah menjatuhkan kerajaan yang mendapat restu bukan saja Yang di-Pertuan Agong, malah Majlis Raja-Raja Melayu. Tapi biasalah orang politik, mereka memang tidak ada akhlak dan moral. Muka mereka juga tebal dan perasaan malu langsung tidak ada dalam kamus hidup mereka. Alhamdulillah, begitulah pembicaraan
mengenai politik dalam segmen isu semasa kali ini. Pembicaraan politik di channel ini tidak sama dengan channel-channel lain. Di sini saya akan mengulas isu-isu politik dari persepsi saya berdasarkan pengalaman yang pernah saya lalui sebagai aktivis dan penulis politik dulu. Kita jangan terlalu taksub dengan mana-mana parti politik atau gabungan politik atau calon, supaya kita dapat berfikir dengan rasional apabila sesuatu tindakan politik dibuat oleh mereka. Kita perlu berfikir kerana pemilihan kita nanti akan dapat menentukan pembangunan kawasan dan negara kita untuk kemaslahatan kita juga. Berpolitiklah secara bijak. Jangan biarkan ahli politik menjadikan kita alat politik mereka. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Saya mohon jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.